Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Okey, baiklah ya. Okey, pada hari ini ya, kita akan belajar tajuk instrumen pembayaran. Matematik tahun 4, buka muka surat 126. Okey, instrumen pembayaran ni ialah cara pembayaran. Kalau kamu beli barang, nak bayar macam mana? Okey? Okey. Okey, cara pembayaran ya, instrumen pembayaran. Okey, instrumen pembayaran ni ada banyak cara dah sekarang. Kalau dulu hanya ada beberapa cara, okey, sekarang ni dah ada banyak cara untuk kita membayar kalau kita buat pembelian. Okey, cara yang paling popular sekali ya, paling popular sekali digunakan dari dulu, kini dan mungkin selamanya. Okey, cara yang paling popular sekali ialah cara tunai. Tunai ya. Ni yang paling popular sekali ya, cara tunai. Bawa duit tunai dalam poket. Ya, macam awak lah, mak ayah awak bagi duit pergi sekolah. Sampai sekolah, masa rehat beli nasi lemak contohnya, beli air. Dan macam-macam lagi lah kamu beli ya. Ni cara pembayaran yang paling itu. Okey, ni satu pembayaran. Okey, seterusnya. Cara pembayaran yang seterusnya ialah kamu ada kalau kita buka akaun bank, ada dia bagi satu kad kan. Kad tu juga boleh digunakan untuk membuat pembayaran. Kerana kad ATM tu dah jadi kad debit. Iaitu ya, ada duit di dalam, bukan ada duit dalam kad ni, ada duit dalam akaun simpanan kamu ya. Dan kemudian bila kamu pergi ke kedai yang menyediakan khidmat instrumen pembayaran menggunakan kad debit ni, kamu hanya perlu wave ataupun wavekan sahaja ya, kad debit ni, maka secara automatik duit itu akan ditolak daripada akaun kamu. Agak bagus lah untuk menggunakan kad debit ni. Tak perlu bawa tunai banyak-banyak ya. Contohnya kamu nak beli barang harga RM3,000 kan, takkan nak bawa sedebuk duit dalam poket kan, kena rompok tengah jalan, tak ada pasal-pasal. Jadi masukkan duit dalam akaun dan kemudian bawa kad pergi ke kedai, wavekan sahaja. Bayar gunakan kad debit tu. Okey, cara yang lebih selamat. Okey, seterusnya ada satu lagi, juga menggunakan kad. Kalau kad debit ni ada wang dalam akaun simpanan kamu, kad yang satu lagi ni tak ada wang dalam akaun. Tapi kamu boleh gunakan dulu untuk membuat pembayaran. Ini dinamakan kad kredit. Kamu macam erti kata yang mudahnya, bank bagi hutang dulu. Pinjam dia, bagi pinjam dulu duit dia. Dia tolong bayar dulu. Sampai cukup bulan, bank akan hantar penyata dan kemudian kena bayar habis lah. Kalau bayar tak habis, tak selesaikan penuh, maka bank akan kenakan interest ataupun kadar faedah. Bank nak untung. Okey, seterusnya cara pembayaran yang sangat popular pada masa kini, terutamanya kalau kamu membuat pembelian secara online, Shopee ke Lazada ke, macam-macam lagi lah. Bila bayar guna apa? Guna perbankan online. Perbankan online. Yang perbankan online, perbankan internet. Internet. Guna perbankan internet.
net, ya. Bank-bank dah menyediakan khidmat ni, khidmat perbankan internet ni, ya. Contohnya macam Maybank to you, CIMB Click, Bank Islam.biz, benda apa dah namanya, ada macam-macam lagi dah, ya. Perbankan internet, ya. Kamu tak perlu dah nak pergi ke ATM, cocok kad masuk dalam mesin apa tu, tekan-tekan apa. Tak perlu. Sekarang ni boleh buat pembayaran melalui perbankan internet. Nak bayar hutang ke, nak bayar apa ke, boleh. Bagi nombor akaun, transferkan duit. Contoh awak nak bagi duit pada cikgu. Tak apa, duit raya pada cikgu. Cikgu bagi nombor akaun, kamu apa tu transfer saja. Contohnya lah, tak adanya. Okey, ya. Seterusnya. Okey, ni yang famous lah ya. Okey, yang kurang famous dah sekarang ni. Okey. Pembayaran menggunakan kad lagi. Kad prabayar. Kad top up lah. Ya, kad prabayar. Contoh macam yang sekarang ni. Yang cikgu ada gunakan kad Touch and Go. Cikgu masukkan duit dalam bukan dalam kad tu, dalam akaun Touch and Go cikgu, dan kemudian bila lalu tu pergi ke ECN nak bayar parking ni kan, guna kad tu lebih senang, ya. Tapi kena masukkan duit dahulu. Dia tak bagi hutang macam kad kredit ni, dia bagi hutang. Okey. Okey, ada lagi. Seterusnya pembayaran yang terkini juga, ya, e-dompet, ataupun e-wallet. E-wallet dalam bahasa Inggeris lah, e-dompet. E-dompet, contohnya seperti apa? Touch and Go e-wallet. Cikgu ada yang tu ya. Touch and Go e-wallet, Shopee Pay, lagi apa lagi? Macam-macam lagi lah. Ya. Apa tu? Grab apa lah? Grab Pay. Ni dia ada macam lebih kurang perbankan internet, ya. Kamu apa tu? Tapi kena masukkan duit dulu. Macam kad prabayar, macam kad debit juga. Kena masukkan duit dulu dalam akaun tu, dalam e-dompet ni. Kemudian barulah boleh digunakan untuk buat pembayaran. Macam tu juga. Nanti semua ni akan cikgu terangkan lebih detail lah, ya. E-dompet, ya. E-dompet ni ramai dah orang guna. Okey, pada zaman dahulu, ada juga cara pembayaran menggunakan cek. Cek ni digunakan, ya, oleh syarikat-syarikat besar lah. Nak bayar dalam jumlah yang banyak, tak nak bawa duit cash, duit tunai banyak. Okey, jadi gunakan cek. Tulis pada kertas yang bank sediakan tu apa semua. Tapi duit kena ada dalam akaun semasa. Ni akaun semasa. Barulah boleh buat pembayaran tu. Tak ada duit, cek akan tendang, tak boleh guna. Gunakan cek. Okey. Okey. Dan seterusnya, ya, sekarang ni dah tak famous sangat dah. Ya, gunakan wang pos. Dulu masa zaman cikgu sekolah dulu, memang famous dah ni. Wang pos ni kalau nak buat pembayaran apa-apa, buat pembayaran gunakan wang pos. Pergi ke pejabat pos dan buat wang pos ni untuk dibayar pada pihak-pihak yang tertentu, ya. Jadi kalau kita masukkan, kita postkan wang pos ni, lebih selamat lah. Jadi orang yang akan terima wang pos ni, dia terima, dia pergi ke pejabat pos dan dia tunaikan. Jadi lebih selamat, ya. Tak adalah risiko kena wang pos. Takkan nak isi duit dalam sampul surat, tak boleh. Buat wang pos dulu. Okey. Okey, itu dia. Okey, jadi
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 instrumen pembayaran. Okey, dalam 8 instrumen pembayaran ni ada yang dah tidak popular, ada yang popular. Yang paling popular sekali tunai lah. Daripada dulu sehingga kini, tunai paling popular. Okey. Perbankan internet pun popular, kad kredit pun popular, kad debit popular, e-dompet pun popular. Ni cek untuk syarikat-syarikat lah biasa guna. Orang persendian individu jarang sangat guna ya, kad prabayar. Okey. Wang Pos lah paling tidak glamour dah untuk digunakan sekarang ni ya, sebab dah ada perbankan internet, senang, lagi senang ya. Kita masukkan duit, enter kat sini, orang kat sana terus dapat Okey, baiklah, cikgu akan selepas ni cikgu akan terangkan satu persatu ya mengenai instrumen pembayaran ni. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak kamu keluarkan buku matematik 1. Kalau dah habis matematik 1, keluarkan matematik 2. Okey, salin ni dulu. Peta minda yang cikgu buat ni. Okey, pausekan dulu dan salin. Okey. Okey. Okey, dah siap dah salin kan? Dah pause dah tadi. Okey. Seterusnya, cikgu akan masuk satu per satu. Cikgu akan terangkan kepada kamu berkenaan dengan instrumen pembayaran ni. Okey, kita pergi pada yang pertama ya. Pada yang pertama iaitu pembayaran secara tunai. Okey, pembayaran secara tunai ni ya. Ialah caranya bayaran terus. Bayaran terus. Bayaran terus. Gunakan wang. Ya, kita ada dua jenis wang, wang kertas atau wang shilling. Okey. Tapi ni kena bawa cash lah. Kena bawa tunai dalam poket kamu ataupun dalam beg kamu apa. Ni. Ya, bayaran terus ya. Bayaran terus kepada individu yang kamu nak bayar lah barang yang dibeli pun terus bayar terus tak ada tertangguh-tangguh dah. Okey, seterusnya ya, kad tunai dah. Okey. Yang kedua, kad debit. Kad debit. Kad debit ni ya, dikeluarkan oleh pihak bank ya. Pihak bank ya. Bayarannya bayaran melalui akaun simpanan. Okey, bayaran melalui akaun simpanan. Ya, itulah yang dikata tu. Okey. Duit kena ada dalam akaun simpanan kamu. Kemudian pergi ke kedai, hulur kad tu, cakap dia nak bayar guna kad debit. Dia akan wave kan apa semua ataupun masuk pin. Okey, dan kemudian dia akan tolak terus daripada akaun simpanan kamu. Contoh, akaun simpanan kamu ada RM1,000. Kamu pergi ke kedai beli barang harga RM500. Gunakan kad. Okey, dia suruh masuk pin apa semua. Terus dia tolak RM500. Jadi tinggal dalam akaun simpanan kamu RM500. Okey, faham? Kad debit tu. Tidak boleh hutang guna kad debit ni. Duit kena ada dalam akaun simpanan. Okey. Seterusnya. Kad yang satu lagi, kad kredit. Kad kredit ni juga dikeluarkan oleh pihak bank. Dikeluarkan juga oleh pihak bank. Okey. Okey. Dia punya tu belanja dahulu, bayar kemudian. Senang.
Ya, belanja dahulu, bayar kemudian. Ya, kad hutang lah ni ya. Kamu bayar dulu guna kad ni, ya. Kemudahan yang disediakan oleh bank, dikeluarkan oleh pihak bank. Belanja dulu, dia akan tolong bayar untuk kamu sampai bulan, cukup bulan akan sampai penyata yang menyatakan kamu dah berbelanja guna kad tu dah banyak mana. Kamu kena langsaikan terus untuk mengelakkan daripada dikenakan interest. Faedah yang pihak bank kenakan lah. Kalau kamu bayar terus, tak kena faedah. Kalau kamu bayar minimal, ya, contoh 100 kamu bayar RM10 saja. RM90 lagi tu dia akan kenakan interest lah. Ditetapkan oleh pihak bank. Okey, belanja dulu dan bayar kemudian kepada bank. Dah. Ni, faham berkenaan dengan kad kredit. Baiklah ya, cikgu nak salin di sebelah. Ni. Kamu salin, pausekan dulu dan salin ni. 3 baru instrumen pembayaran. Nanti ada banyak lagi. Pausekan dulu dan salin ya. 3 ni, tunai, kad debit, kad kredit ni dulu. Pausekan dulu dan salin dulu. Baiklah, seterusnya. Instrumen pembayaran yang seterusnya, perbankan perbankan internet. Perbankan internet. Perbankan internet. Ya, mesti ada internet. Dia dah sebut internet. Jadi, buka komputer tu. Buka komputer, sambung internet dan kemudian boleh layari. Ya, kalau contoh yang paling famous ni, ramai orang ada akaun Maybank to you. Maybank to you, CIMB Klik dan macam-macam lagi. Masukkan username kamu, password dan kemudian boleh buat macam-macam dengan tu. Bayar bil boleh, transfer, buat pindahan wang boleh, ya. Nak bayar apa lagi, banyak benda yang boleh buat. Senang, ya. Tak perlu dah kita nak pergi bank untuk urusan pembayaran apa, boleh buat melalui perbankan internet. Pembayaran perbankan internet ni, transaksi pembayaran dapat dikhidmatkan melalui akaun dalam talian gunakan internet. Dalam talian, guna internet. Kena ada internet. Tak ada internet tak boleh. Boleh buat transaksi pembayaran. Boleh buat transaksi pembayaran macam-macam lah. Bayar hutang, beli barang apa semua boleh guna perbankan internet, ya. Faham perbankan internet. Seterusnya ya. Seterusnya kad prabayar. Top up dulu. Ya, kad prabayar bayaran dibuat melalui wang sedia ada secara isian semula. Kita top up. Itu tu ya. Perlu buat isian. Ataupun top up. Perlu buat isian. Kamu contoh macam Touch and Go cikgu tu kan. Cikgu perlu pergi ke stesen minyak. Kena buat isian dulu. RM50. Jadi dia akan masukkan dalam akaun kad tu. Dan kemudian lepas tu boleh digunakan lah untuk bayar parking, untuk bayar tol, dan perkhidmatan yang boleh. Ya, tapi dia perlu dibuat isian
secara top up. Okey, kad prabayar ni, ya. Duit kena ada dulu. Tak boleh hutang. Okey, kad prabayar. Okey, seterusnya jangan lupa pausekan dan salin dulu ni perbankan internet dan kad prabayar. Okey, kita pergi yang seterusnya. E-dompet. Okey, e-dompet. Famous orang tu sebut e-wallet. Ya. Okey, e-dompet ni pun tak boleh hutang. Ya. Cuma dia pembayaran tanpa tunai. Tak perlu bawa duit tunai banyak-banyak dalam poket. Ya, masukkan top up juga, ya. Top up dalam e-wallet ni, ya, dalam aplikasi e-wallet ni. Dan kemudian pergi ke kedai, okey, tunjuk apa tu e-wallet ni, boleh buat pembayaran, ya. Pembayaran tanpa tunai, ya. Ya, juga duit kena ada dulu. Kena ada. Tidak boleh hutang. Okey, ya, tidak boleh hutang. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Pausekan dan salin ni e-dompet ni. Okey, seterusnya pembayaran. Yang ni yang digunakan oleh syarikat-syarikat yang besar lah. Nak buat pembayaran berpuluh-puluh ribu, beribu-ribu ni apa semua. Tak perlu bawa duit banyak, tulis atas kertas yang disediakan oleh pihak bank, iaitu cek. Okey. Cek ni. Ya. Perlu ada akaun semasa. Akaun semasa je ada cek ni. Akaun tidak semasa, akaun simpanan biasa tidak ada kemudahan cek ni. Okey. Bila nak buat pembayaran perlu ada duit. Duit dalam akaun. Tak ada duit tak jalan. Tak boleh buat pembayaran dan sebagainya. Okey. Kemudian cek ni, ya, dia ada perintah bertulis kepada bank, ya. Okey, apa tu perintah bertulis kepada bank? Okey, ya, atas cek tu tulis bayar kepada siapa, jumlah berapa, tarikh bila apa semua, dan tanda tangan daripada orang yang membayar lah, pihak yang membayar tu, syarikat yang membayar tu, ya. Bos dia lah yang tanda tangan. Okey. Tu, ya, perintah tu dinamakan perintah bertulis pada cek. Okey. Cek ni, ya. Juga tak perlu bawa duit banyak-banyak. Okey, ya. Okey, tolong pausekan dan salin. Okey, seterusnya. Yang sekarang ni tak ada dah orang guna rasanya. Ke ada? Mungkin ada lagi kot. Tapi jarang sangat dah orang guna. Ya, wang pos. Okey, wang pos ni, ya, dibuat di pejabat pos. Ya, contohnya saya nak kirim wang kepada ibu mertua saya. Nak kirim wang RM2,000 contohnya. Ya, mak mertua saya tidak ada akaun. Contohnya, orang tua, mak mertua saya tak ada akaun bank. Tak ada kad ATM apa semua kan. Dia tahu pergi pejabat pos, duit cash. Itu je. Okay, jadi saya untuk buat wang pos ni, perlu pergi ke pejabat pos. Dan kemudian
Cakap pada dia. Ya. Cakap pada Kani kat situ. Okey, kata saya nak buat wang post sebanyak berapa ringgit? RM2,000 contohnya. Ya. Jadi dia akan buatlah wang post tu. Wang post tu akan mewakili wang tunai. Mewakili wang tunai. Untuk dihantar kepada penerima lah. Kepada penerima tertentu. Okey. Dia akan tulis dah. Dekat atas tu kepada siapa apa semua. Ya. Jadi orang tu biar dia ada duit, ada wang post ni, dia boleh tunaikan di pejabat pos. Ya. Okey. Dan kemudian bila dah siap tu, okey, saya postkan, hantarkan pada ibu mentua saya. Dia dapat wang post tu. Dia pun pergi ke pejabat pos dan dia tukarkan kepada wang tunai. Dia bagi wang post tu, orang pejabat pos cek, okey, ni semua betul. Okey, dia akan bagi duit tunai kepada ibu mentua saya sebanyak RM2,000. Okey, tu caranya buat wang post. Ya. Okey, baiklah ya. Okey, tolong pausekan dan salin. Ya. Okey, jadi instrumen pembayaran ni okey ya. Ada macam-macam lah pilihan di tangan kamu. Macam mana yang mana satu kamu nak guna, yang mana yang lebih memudahkan kamu. Kamu suka bawa wang tunai banyak-banyak, ya, penuh dalam poket ni, bawa lah. Kalau kamu tak suka bawa wang tunai banyak, isi duit dalam akaun simpanan kamu, dah bawa saja kad tu pergi shopping di pasar raya. Okey, seterusnya kalau kamu suka berhutang, duit tak ada tapi nak belagak. Nak belagak, beli jam mahal-mahal apa semua, okey, pakailah kad kredit. Tapi sampai masa cukup bulan, bank akan hantar penyata dan kamu perlu jelaskan jumlah yang telah kamu gunakan. Kalau kamu tak jelaskan, pihak bank akan ambil tindakan. Ya, dengan mengenakan faedah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Jadi makin banyak. Kalau kamu bayar minima pun, dia akan kenakan kadar faedah. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Makin lama makin banyak. Makin banyak kamu kena bayar pada bank. Walaupun duit yang kamu tak gunakan. Kadar faedah. Kalau orang dulu-dulu cakap bunga. Okey. Seterusnya guna wang post. Wang post ni biasanya digunakan untuk buat kiriman wang lah. Zaman sekarang ni memang jarang sangat dah orang guna ni wang post. Okey, yang paling popular antara yang paling popular perbankan internet untuk buat pembayaran, untuk transfer duit. Okey, kalau contohnya mak mentua saya ada perbankan internet memang tu, saya transfer saja masuk dalam akaun dia. Dan kemudian bila dah ada dalam akaun dia, dia tengok buka ada dalam akaun dia, dia boleh pergi ke bank cucuk. Keluar duit cash. Kalau tak nak keluar duit cash, melalui perbankan internet ni juga dia boleh. Kita boleh buat apa? Bayar bil api, bayar bil air, hantar duit pada orang, bayar duit pada orang dan sebagainya. Okey. Kad prabayar ni limited lah penggunaan dia ya. Tidak meluas. Tak boleh nak bawa pergi shopping apa, tak boleh lah kan. Dia hanya tertentu saja. Contoh macam yang cikgu ada kat Touch and Go. Touch and Go guna untuk bayar tol, bayar parking. Lagi ada lagi lah yang tu, tapi tak meluas sangat ya. Nak guna isi minyak tak boleh. Okey, seterusnya e-dompet. E-dompet ni senang. Dia macam beg duit kamu lah. Dompet kamu tu kamu isi duit kan. Ni dalam telefon. Kamu bukan dalam telefon lah, melalui aplikasi. Di telefon kamu. Kamu masukkan duit dalam akaun e-dompet kamu. Dan kemudian kamu sama saja macam kad debit ni. Pergi ke kedai, tunjuk e-dompet ni, terus boleh buat pembayaran. Okey, seterusnya cek. Cek ni digunakan oleh syarikat-syarikat biasanya.
ya, untuk membuat pembayaran, ya. Pembayaran dengan perintah bertulis daripada orang yang menulis cek tu. Bayar sekian-sekian kepada siapa. Banyak mana, dan tarikh pada hari ni, dan kemudian dia tanda tangan. Okey, jadi bila bank terima, bank akan cek, saya mau tanda tangan apa semua tu, duit ada dalam akaun semasa, barulah boleh digunakan. Kalau tidak, ditendang, tak boleh guna. Okey, inilah dia antara 8 instrumen pembayaran yang sering kali kita gunakan. Okey. Okey. Baiklah, ya. Okey. Jadi cikgu rasa itu saja video cikgu pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sebelum itu, ya. Okey. Kamu dah salin nota tu apa semua kan? Jangan lupalah buatlah muka surat 127 ni. Nyatakan instrumen pembayaran bagi urusan yang berikut. Nak isi minyak petrol, kita boleh gunakan instrumen apa? Beli ikan di pasar borong, kita boleh gunakan instrumen apa? Bayar bil telefon, kita boleh gunakan instrumen apa? Beli perabot, kita boleh gunakan instrumen apa? Okey? Okey. Ya, dalam buat nanti saya akan kongsikan video saya makan jawapan tu kepada kamu. Okey? Itu saja daripada cikgu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi video akan datang. Okey, jadi kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.